أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kurniaannya buat kita semua, pada malam yang berbahagia ini kita dihimpunkan di dalam majlis yang mulia, tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita membicarakan tentang insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Para malaikat melebarkan sayapnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rahmatnya. Dan mudah-mudahan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi hamba yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah para jemaah sekalian, seperti biasa, kesempatan kita pada malam ini kita ambil peluang untuk berselawat terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha 'asharah." Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu kali selawat, nescaya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Pada tajuk korban dua pihak, korban dua pihak dalam peperangan Badar Al-Kubra. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, bahawasanya orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in di dalam peperangan Badar dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kemenangan, pertolongan daripada sisinya. Jadi dalam kitab, tuan-tuan yang ada kitab muka surat 322, tajuk korban dua pihak, 322, korban dua pihak, disebutkan peperangan sudah selesai. Pihak musyrikin menerima kekalahan yang teruk, sementara orang-orang Islam mendapat kemenangan yang selesa. Dan kemenangan ni sebagaimana yang kita telah sama-sama bincangkan, ianya dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan orang-orang Islam yang gugur syahid ialah seramai 14 orang, iaitu 6 orang daripada pihak Muhajirin dan 8 orang daripada kalangan Ansar. Maknanya semua sekali 14 orang sahaja daripada 313 bilangan. Jadi 14 orang telah gugur syahid di medan Badar. Adapun orang-orang musyrikin, pihak musyrikin, bilangan mereka seramai 1000 orang, maka mereka menanggung kerugian yang tidak terperi. 70 orang daripada kalangan mereka terbunuh. Kita tak sebut syahid lah, kan? Mati terbunuh di dalam peperangan Badar. Sementara 70 orang lagi menjadi tawanan. Dan kebanyakan yang terbunuh itu, lebih istimewanya adalah daripada kalangan pimpinan dan orang-orang kenamaan daripada kalangan mereka. Yang terbunuh tu bukan orang biasa-biasa. Sebab tu Nabi SAW semasa di awal peperangan Badar, belum perang lagi, Rasulullah SAW mendapat berita tentang kehadiran pimpinan-pimpinan ni, yang mana pembesar-pembesar, pemimpin daripada kalangan pemimpin Quraisy Mekah, mereka ni hadir adalah kerana desakan dan juga paksaan oleh Abu Jahal laknatullahi alaih.
Semua mereka ni hadir kerana terpaksa. Ramai daripada kalangan mereka kerana dipaksa oleh Abu Jahal. Jadi ramai hadir. Kecuali Abu Lahab, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Abu Sufyan yang mengetuai rombongan dagang, jadi dia terselamat. Jadi hampir seluruh daripada kalangan orang-orang kenamaan, pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka telah hadir di dalam peperangan Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat, sehingga Nabi SAW sebut, Mekah telah mencampakkan jantungnya kepada kamu. Ibarat kata macam tu. Dan habis ibarat mencampakkan jantung kepada orang-orang Islam. Sebab apa? Yang hadir semua adalah pembesar mereka. Dan kebanyakan daripada kalangan pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar ni semuanya mati di dalam peperangan Badar. Habis mati semua. Subhanallah, hebatnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Abu Jahal yang besar dirinya, yang rasa besar dirinya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin dia meneruskan perjalanan ke Badar itu semata-mata kerana bongkak. Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, keluar dengan penuh kesombongan, nak menghancurkan tentera pimpinan Nabi SAW. Dan akhirnya mereka yang hancur. Akhirnya mereka yang terbunuh. Ni orang yang sombong. Sombong di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tentu dan pastinya mereka menghadapi kebinasaan. Binasa penghujungnya. Kemenangan kepada mereka-mereka yang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan daripada Abu Talhah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pada hari peperangan Badar supaya dicampakkan 24 orang pembesar-pembesar Quraisy dalam sebuah telaga yang kotor dan menjijikkan. Jadi kalau satu orang pun, dua orang pun, tiga orang pun rasa penuh dah, kan? Dah rasa kotor dah. Ini kan pula seramai 24 orang yang semasa hidup mereka ni hidup dengan penuh kebanggaan, rasa besar diri dan rasa bangga, sombong, bongkak, angkuh, kan? Hidup rasa, dan mereka ni seolah-olah ada segala-galanya macam Abu Jahal. Nabi SAW tegur, langsung tak dengar. Nabi SAW bacakan ayat suci Al-Quran, dia pergi macam tu je. Nabi SAW berkeras sikit kepada dia. Dia kata kepada Nabi, kamu nak takutkan aku dengan apa, Muhammad? Aku ni orang besar di antara dua buah bukit di Mekah. Memang sombong, penuh dengan kesombongan. Hidup tu sombong, tuan-tuan. Jadi sebagai pengajarannya Allah Ta'ala matikan dia dengan penuh kehinaan. Satunya mati dibunuh oleh dua orang budak. Yang bunuh dia budak, subhanallah, dua orang budak daripada kalangan Ansar. Kemudian dia mati dengan penuh kehinaan, dicampakkan dalam sebuah telaga kotor yang menjijikkan. Itu tempat hakiki orang yang sombong macam ni. Jadi kita kalau di dunia ni rasa hebat sangat, kena kenang pula hari yang seterusnya tu. Jadi jangan kita ni alpa sangat. Kita nakkan agar supaya hari yang seterusnya, tempat yang paling bahagia, bukan dunia je bahagia, hari yang seterusnya. Jangan kat sini selesa, jangan di sini luas, kat sini mewah, dekat sana sempit. Takut juga. Wala'iyazubillah. Tengok-tengok sempit pula kat alam sana, kat dunia bukan main lagi. Allah Ta'ala bagi banyak nikmat, sekali sombong, sekali angkuh, langsung tak diberikan sumbangan apa-apa untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rasa berkuasa dan besar diri di atas muka bumi. Orang yang macam ni siap sedia. Kedudukannya, tempatnya lebih kurang sama macam Abu Jahal. Wala'iyazubillah. Abu Jahal, Allah SWT tunjukkan akhirnya dia menjadi mangsa
telaga buruk ataupun telaga yang kotor lagi menjijikkan di medan Badar. Dalam sebutan yang lain, perigi buta di medan Badar. Dan antaranya kerana doa Nabi SAW. Nabi SAW doakan kecelakaan buat dia Abu Jahal semasa dekat Mekah lagi, semasa dalam peristiwa dia meletakkan Uqbah bin Abi Muayyad meletakkan perut unta di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengah Nabi SAW solat tu, tengah sujud ada letak perut unta. Uqbah yang meletakkan tu Uqbah bin Abi Muayyad, pembesar Quraisy yang lain ada. Tapi Uqbah bin Abi Muayyad punya binasa punya manusia, dia ambil, dia letakkan perut unta. Lalu Nabi SAW terus sujud, datang Sayyidatina Fatimah membersihkan belakang Rasulullah SAW. Nabi SAW bangun, langsung mendoakan kecelakaan. Jadi doa Nabi, kecelakaan ke atas pembesar-pembesar Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Nama disebutkan pula, bukan umum. Sebut nama tuan-tuan. Kalau umum boleh tahan sikit. Nabi SAW sebut nama Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Ini semua mangsa-mangsa ni. Kemudiannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Sayyidina Bilal, juga sama juga. Uqbah bin Abi Muayyad yang letakkan uri unta. Disebutkan dalam riwayat sekitar 7 orang daripada kalangan mereka yang disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyaksikan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bahawasanya aku menyaksikan semua nama mereka yang dihitung Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi mangsa di perigi buruk ataupun telaga yang kotor lagi menjijikkan di medan Badar. Allahu akbar. Hebat benarnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah kesudahan bagi mereka yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di seburuk-buruk tempat. Kat dunia pun dah buruk dah, petah lagi di hari akhirat kelak. Maka yang selayaknya buat mereka ini adalah neraka Jahannam. Kalau kat dunia pun masa mati dah buruk dah hina dah, bayangkan pula di hari akhirat nanti. Tu alam barzakh tu buruk, seburuk-buruk dah. Macam mana pula dekat hari akhirat? Hari akhirat ni yang selayaknya buat mereka adalah neraka Allah, neraka Jahannam. Wal'iyadhu billahi min dzalik. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kemenangan terhadap kaum itu, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti di kawasan peperangan itu selama 3 hari. Duduk dulu 3 hari. Kenapa duduk dulu tuan-tuan, tak balik terus? Biasanya adat dalam peperangan, kalau diisytiharkan menang, biasanya duduk dulu, tengok-tengok kalau pihak musuh datang semula ke, nak menguasai tempat ke tak. Duduk dulu baru betul-betul menang. Duduk bukan sehari kan? Kalau sehari mungkin nanti dia datang balik menguasai tempat itu. Jadi belum kemenangan yang mutlak, belum kemenangan yang benar-benar menang dalam peperangan. Jadi biasanya duduk dulu. Duduk 3 hari, 1 hari tak datang, 2 hari tak datang, 3 hari tak datang, memang menang betul lah, isytihar menang. Sebab tu dalam peperangan Uhud, tuan-tuan, peperangan Uhud, ada pendapat yang mengatakan bahawasanya peperangan itu orang Islam tak kalah pun. Ada yang pandangan kata tak kalah. Sebab apa? Sebab orang-orang musyrikin habis je kejar Nabi, terus mereka balik. Dalam peperangan Uhud berbeza. Dia tak duduk situ selama beberapa hari. Kalau dia menang sungguh, nescaya mereka mesti duduk di situ. Kalaulah seandainya orang-orang Islam masih, mereka ni ada
semangat seterusnya nak lawan semula sebagai contoh. Jadi mereka mesti menghadapi itu. Tapi orang musyrikin balik awal, dia balik dulu. Setelah mereka mengejar Nabi SAW, tak dapat kejar, Nabi SAW duduk di Jabal Uhud, di Jabal, betul Jabal, kemudiannya mereka ni tak dapat, akhirnya mereka buat temu janji, nanti kita jumpa kat Badar, jumpa di Badar, nak repeat balik di atas kekalahan. Mereka tidak terus tinggal di Uhud, terus balik ke Mekah. Orang Islam kejar mereka. Itu nak katakan ada pandangan yang mengatakan bahawasanya dalam peperangan ni orang Islam tak kalah. Ala kulli hal, tetap juga sebagaimana yang kita semua sedia maklum, round yang kedua tu setelah sahabat-sahabat yang ditempatkan di Jabal Rumat itu turun, akhirnya kucak-kacir. Dan ada pelajarannya tuan-tuan, pelajaran yang sangat banyak, khususnya kepada kita yang bila menziarahi Jabal Uhud, Medan Uhud, sangat banyak pelajarannya apa yang tersebut di dalam kisah peperangan Nabi SAW yang hebat ni. Dan apabila masuk hari yang ketiga, baginda SAW perintahkan supaya berkemas untuk berangkat, barulah balik, dah cukup 3 hari. Kemudian saat Nabi SAW siap sedia nak pulang, nak balik, baginda Nabi SAW berjalan dengan diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Jalan Nabi SAW, tengah nak tinggalkan medan Badar tu, baginda Nabi SAW sampai di tebing lubang tempat persemadian mayat-mayat musyrikin. Lalu situ duduk, Nabi SAW lalu situ, kawasan di mana diletakkan mayat-mayat pembesar-pembesar musyrikin. Lalu baginda Rasulullah SAW berdiri di situ, berdiri dekat depan tempat persemadian mayat-mayat musyrikin. Lalu Rasulullah SAW menyeru nama-nama mereka serta nama-nama bapa mereka. Nabi SAW panggil. Kalau contohnya Abu Jahal, namanya Amru bin Hisham, Nabi SAW seru, ya Amru bin Hisham. Nama yang kita selalu kenal dia, iaitulah Abu Jahal. Nama sebenarnya Amru bin Hisham. Nabi SAW sebut namanya, seru namanya, dan juga bin dia sekali. Nabi SAW panggil di depan jenazah, nak sebut apa jenazah? Mayat-mayat musyrikin, tempat persemadian mereka. Nabi SAW panggil, wahai si fulan bin si fulan, hai si fulan bin si fulan, sukakah kamu kalau kamu mentaati Allah dan Rasulnya? Nabi SAW sebut, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nabi SAW sebutkan, sesungguhnya kami telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami adalah benar. Janji Allah SWT kepada orang-orang Islam itu benar. Allah Ta'ala memperlihatkan benarnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, maka apakah kamu mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu kepada kamu itu benar? Tanya Nabi SAW. Mereka ni dah mati dah, jadi mayat lah, dah disemadikan lah. Tiba-tiba Nabi SAW seru nama, Nabi SAW sebutkan sebagaimana yang disebutkan tadi. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami adalah benar. Maka apakah kamu mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu kepada kamu itu benar? Lalu bila Nabi SAW tanya macam tu, sahabat pun rasa pelik. Kenapa Nabi SAW berbicara dengan mayat-mayat, mayat kafir pula? Nabi SAW berbicara pula mereka, dia dah mati dah, dah mati dah mayat-mayat. Nabi SAW
seolah-olah berbicara pula dengan mereka. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau bercakap dengan jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa lagi? Tanya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita pun boleh jadi kita akan kata benda yang sama, tapi kita tak pergilah ke tempat perkuburan orang bukan Islam. Biasanya kalau pergi ke perkuburan orang Islam, kita baca Fatihah, kan, bagi salam. Jadi kita tengok, kan, kalau kita bagi salam, adakah mereka ni jawab? Kalau kita sebut nama, adakah mereka ni dengar? Persoalannya. Sahabat ni tanya, Sayyidina Umar tanya, kan, wahai Rasulullah, mengapa engkau bercakap dengan jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa lagi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, demi diri Muhammad yang berada dalam kekuasaannya, bukannya kamu lebih kuat pendengaran tentang apa yang aku katakan kepada mereka? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebutkan, bukannya kamu yang lebih mendengar daripada mereka? Yang bermaksud sebenarnya mereka itu lebih mendengar daripada kamu. Allahu Akbar. Rupanya mayat-mayat ni, mereka ni tuan-tuan, jangankan kata mayat orang-orang Islam, bahkan mayat orang kafir pun mendengar apa yang kita bicarakan kepada mereka. Sehingga Nabi SAW gambarkan, maknanya lebih dengar daripada orang yang hidup ni. Kan? Maknanya kalau kita bicara tu sebenarnya dia dengar. Tetapi mereka tidak berupaya untuk menjawab sebab dah mati. Tapi dengar, tetap dengar. Cuma tak boleh jawab. Kalau boleh jawab, Tok Imam lari dulu. Wahai si fulan, panggil wahai si fulan tengah talqin tu. Ya imam, dia jawab, jenuh lah. Tok Imam cabut dulu kalau boleh jawab. Tapi sebab apa? Sebab dia tak jawab lah, kita tenang. Tapi kita bila bertalqin tu, cakap tu memang dia dengar. Wahai si fulan bin si fulan, kan, jika datang kepada kamu kan dua malaikat, jawablah dengan tenang. Dia dengar tu, tuan-tuan. Kan? Orang kafir pun, apatah lagi orang-orang Islam, mereka dengar. Dan apatah lagi kalau jenazah yang kita ziarah tu adalah jenazah mereka-mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan mereka ni hidup, tuan-tuan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu berkata bahawasanya mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mati. Bahkan mereka ini hidup. Bal ahya, hidup. Sebab mati mereka ni berbeza dengan mati yang lain. Orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mati mereka mati special. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tak sedar. Sebenarnya mereka ni hidup. Lepas tu kita, terutamanya bila mana kita menziarahi perkuburan Al-Baqi' sebagai contoh. Jadi bagi salam, tuan-tuan. Jangankan kata bagi salam depan-depan, dalam bas pun adabnya bagi salam. Kalau lalu bagi salam, Assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin, antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, nas'alullahu lana walakumul afiyah. Ini adab dia. Walaupun kita duduk atas bas jauh tu, sebenarnya dia dengar. Dengar sahabat dan ratusan ribu makam sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum di perkuburan Al-Baqi'. Tapi lagi afdal, tuan-tuan ziarah betul lah. Lagi afdal kalau dah memang berada di Madinah Al-Munawwarah, ambillah peluang, kesempatan pergi menziarahi terutamanya makam junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ambil peluang. Kalau boleh wajibkan diri pergi menziarahi makam dan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita bila ziarah makam Nabi, sememangnya kita menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah yang disebutkan dalam Al-Quran, orang yang mati di jalan Allah itu hidup, kan, kata guru kami, apatah lagi kalau orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sememangnya Nabi SAW, jika kita bagi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kita. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Kita bagi salam tu, Nabi SAW jawab. Jangan ingat tak jawab. Cuma kita tak dengar, kita tak sedar, kita tak perasan. Sebab Allah Ta'ala sebut bal ahya, bahkan mereka ni hidup. Begitu juga dengan maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan maqam Sayyidina Umar. Kemudiannya terus kepada perkuburan Al-Baqi'. Allahu Akbar. Jadi ambil peluang, kesempatan menziarahi makam-makam ataupun perkuburan mereka-mereka yang dahulunya hidup berada di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kita menziarahi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita kelak bersama-sama dengan mereka. Wa adkhilna, kita masa kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Semoga bila mana kita menziarahi, kita bagi salam, kita doakan, tuan-tuan, kita nak supaya dihimpunkan bersama-sama dengan mereka. Kita tak nak berhimpun dengan mereka-mereka yang dimurkai Allah. Itu bukan matlamat dan tujuan kita. Kita bicara tentang Nabi SAW, bicara tentang sahabat-sahabat, agar mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, terutamanya dalam perjuangan mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terutamanya kita nak dibersamakan dengan mereka. Selawat kita tu mudah-mudahan jadi dalil lah. Dalil. Memang kita bila banyak selawat, makin banyak selawat, makin dekat kedudukannya di sisi Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kalau boleh jadikan amalan selawat ni amalan harian, sekurang-kurangnya kalau boleh lah, pagi 10, petang 10. Nabi SAW sebut adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang selawat pagi 10, petang 10, dia akan dapat syafaatku pada hari akhirat kelak. Kalau boleh lagi, up lagi 100 lagi afdal. Kalau boleh up lagi 1000 kali. Ada seorang syekh dia sebutkan 1000 tak lama pun, 20 minit. Lagi-lagi kita dekat KL ni banyak berhadapan dengan traffic jam, lagi senang. Nak buat apa tengah jam? Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tengah-tengah jam Allah Ta'ala berikan ruang kepada kita, dilorongkan untuk kita mengamalkan zikir, selawat. Itu sebenarnya kemuliaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita takut kalau masa yang Tuhan anugerahkan ni kita alpa dan dilalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ada, duduk dalam kereta ada, tapi duduk sibuk benda lain lagi, sibuk dengan hiburan lagi. Dah lah, tadi dah hiburan dah, duduk dalam kereta tengah jam pun hibur lagi. Tak ada satu pun masa yang Allah Ta'ala lorongkan kita pada jalan zikir kepadanya. Ini bimbang kan, takut. Jadi takut masa tu tak barakah, masa tu tak berkat, tuan-tuan. Dia masa walaupun sikit, tapi ada dilorongkan pada jalan mendekatkan diri kepada Allah. Iaitulah dengan berselawat, dengan zikir, dengan baca Quran, duduk majlis ilmu. Ini masa yang sungguh penuh dengan keberkatan. Tapi ada orang masa tak berkat sejam pun kadang-kadang duduk belik, rupanya main Facebook contoh. Duduk dengan tazkirah setengah jam pun rasa lama, tapi dia main Facebook tadi tu, dia tunggu siapakah yang dilantik menjadi
menteri-menteri contoh duk belik-belik bila ni kan, rupa dah sejam dah. Siapakah TPM, kan tengah panas isu belik-belik mana berita nak keluar ni, tunggu sudahnya dah sejam lebih, kan. Selawat pun lupa dah. Jadi kita takut kalau masa yang Allah SWT anugerahkan itu ianya tidak didorongkan pada jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ada hamba Allah SWT yang lain sejam yang sama baca Al-Kahfi settle, selawat 1000 kali settle, sejam yang sama yang dia duk cari siapakah ahli kabinet. Contoh saya contohkan je tuan-tuan, memang masih banyak belik-belik sejam juga, sudahnya tak ada apa-apa. Dah lantik ke belum saya pun tak tahu. Jadi tak tahu. Jadi tuan-tuan, masa yang sama oleh 1000 selawat dia, ya Allah, itu masa yang penuh dengan keberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, lalu orang-orang Mekah pun mendapat berita kekalahan. Jadi bagaimana situasi keadaan orang-orang di Mekah bila mana mereka menerima berita kekalahan orang-orang musyrikin di medan Badar. Sebab masa itu tak ada viral-viral, nak tunggu berita sampai. Dan kalau tentera sampai, mana-mana wakil sampai baru dapat berita. Dia bukan terus keluar dekat Instagram ke Facebook. Zaman tu dia tak ada. Kalau kita sekarang dah keluar lah, Rizak tu dah dapat lah, kalah kat mana, kalah sana, dapat berita lah. Masa ni mereka tunggu kedatangan berita. Dan bagaimana keadaan orang-orang musyrikin bila mana mereka menerima berita-berita tentang kekalahan orang-orang pembesar-pembesar mereka di medan Badar. Yang ini insya-Allah kita akan sambung lagi tuan-tuan pada kuliah yang akan datang. Ini antara penyebab kematian Abu Lahab. Abu Lahab mati juga. Dia tak mati kat Badar, dia mati kat Mekah. Abu Lahab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sekadar itu dahulu. Yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.